Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke program Jom Teater Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Saya Syahizan Sahib daripada Unit Teater Yayasan Warisan Johor. Hari ini akan berkongsi dengan pelajar-pelajar tentang topik improvisasi dalam teater. Improvisasi ini yang saya maksudkan adalah dari aspek lakonan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kenal dulu apa itu improvisasi. Improvisasi itu, kalau kita lihat balik, dia bermula sejak bila? Improvisasi ni kalau kita tengok balik pada teater dan tradisional kita yang lama pun, dia telah bermula daripada era itu. Contohnya, wayang kulit, mok yong, menora, atau apa saja teater-teater dulu. Dia adalah satu teknik lakonan yang menggunakan teknik improvisasi, iaitu satu teknik lakonan yang tidak orang kata berlandaskan ataupun tidak fokus kepada skrip secara detail. Dia hanya menggunakan jalan ceritanya, berpandukan kepada jalan cerita dan rangka cerita itu sendiri. Okey. Okey, kita tengok sebab apa kalau dulu pelakon-pelakon ini dia menggunakan teknik improvisasi. Kalau kita rujuk balik, kalau kita tengok balik, kalau kita dapat bawa diri kita ni balik pada era tu, kita tengok apa sebenarnya era tu. Pada era itu, kebanyakan pelakon-pelakon semua ataupun pelaku-pelaku ni tidak orang kata kebanyakannya pada era itu tidak dapat membaca ataupun tidak boleh membaca ataupun buta huruf. Jadi di situ pengarah dalam teater-teater tradisional ini hanya memberi garis panduan jalan cerita, akan memberi panduan jalan ceritanya, kerangka ceritanya, perwatakannya macam mana, wataknya macam mana, dan disitulah berlakunya improvisasi. Dan improvisasi ini di-guide ataupun dibantu oleh pengarah ketika latihan. Dia akan menggunakan imajinasi dia akan menggunakan spontannya sebagai seorang pelakon dalam bentuk latihan dan dibawa untuk persembahan itu. Kita dapat tengok untuk sebagai contoh wayang kulit, mereka ni tidak ada satu skrip yang detail. Contoh Tok Dalang itu sebenarnya hanya dalam kepala dia je jalan ceritanya dan watak-wataknya. Kita tengok sebagai contoh, Tok Dalang itu dia seorang memegang pelbagai watak. Di pelbagai watak, dialah yang akan pegang wayang kulit itu sendiri. Dia juga yang akan keluarkan vokal. Macam mana dia membezakan setiap watak. Contoh ada 4-5 karakter dalam wayang kulit tu. Dia menggunakan teknik improvisasi dia je. Mengikut pengalaman dia, mengikut dia punya rangka ceritanya, dia akan membawa jalan cerita tu daripada permulaan hinggalah penghabisannya. Dan ini kita dapat lihat bukannya sehari, mungkin persembahan ini membawa kepada satu hari ke 2 hari, mungkin berlarutan hingga seminggu. Macam mana mereka ni menggunakan teknik improvisasi. Okey, kalau kita balik semula pada era yang sebelum tu lagi, macam mana improvisasi ni boleh berlaku? Kalau kita lihat balik sejarah awal teater itu pada zaman Greek itu sendiri, asalnya lakonan teater itu sendiri adalah improvisasi. Lakonan teater Greek, dia persembahkan kepada dewa-dewa dia dan mengikut proses tahun demi tahun, akhirnya proses itu kita lebih bersistem dan jadilah seperti sekarang sistem skrip dan sistem latihan yang ada. Kalau kita balik pada era zaman Greek, dia adalah satu proses improvisasi. Mereka tahu karakter masing-masing, dia tahu apa kerangka ceritanya, dan dia bermain dalam lingkungan itu sahaja. Benda ni berlarutan sehinggalah sekarang. Dan kalau kita tengok, improvisasi ni dia bukan sahaja boleh digunakan dalam teater, malahan improvisasi ni juga boleh dibawa ke bidang-bidang lain. Contoh, saya boleh tengok cikgu-cikgu pun kebanyakannya improvisasi dalam teknik mengajar, macam mana nak menarik perhatian anak murid itu sendiri. Itu ada satu teknik lakonan juga sebenarnya. Bagus teknik itu. Sebenarnya lebih betul. Kalau kita tengok dalam aspek orang berbisnes, dia pun improvisasi, dia melebih-lebihkan lagi caranya, spontan dan
dalam kerangka, dalam skop dia tu, dia bawa karakter dia tu, dan dia tak terikat dengan satu kata satu dialog ataupun satu karakter, satu dialog tu. Dia melebih-lebihkan mengikut pengalaman masing-masing. Jadi kita tengok pula definisi apa itu improvisasi. Okey, improvisasi ni sebenarnya ada berbagai maksud yang mengikut ahli-ahli teater sendiri, dia membawa kepada berbagai maksud. Dalam sebagai contoh, improvisasi ni dia sebagai aksi yang dicipta melalui imajinasi ketika waktu kejadian tu dia terjadi tu mengikut imajinasi, dan dia terus luahkan melalui pergerakan badan dan suaranya. Okey. Maksud yang lain juga, ada juga yang membawa maksud penampilan watak atau karakter yang tanpa sedia. Okey. Maksud tanpa sedia ni, kita boleh katakan dia sebenarnya unplanned lah, maknanya tak dirancang. Benda tu terjadi secara tiba-tiba. Okey. Dalam arti kata lain, sebenarnya improvisasi ni satu teknik yang secara spontan, dan dia biasanya dia explore angle pergerakan tubuh, explore ruang pentas. Okey, menggunakan teknik improvisasi ni juga pelakon dapat menggunakan ruang, dapat menggunakan bodinya, maknanya dia lebih sedar ruang, sedar diri, sedar segala-galanya, persekitarannya. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk pengenalan improvisasi. Selepas ini kita terus ke fungsi improvisasi. Okey, sekian. Sampai selepas ini. Okey, apa itu maksud definisi improvisasi? Improvisasi ini adalah satu teknik yang digunakan oleh pelakon menggunakan imajinasinya. Imajinasi ini pada ketika itu secara spontan terus diluahkan menggunakan fizikalnya dan ruang pentas yang ada. Dengan menggunakan teknik improvisasi ini, pelakon akan lebih sedar ruang dan sedar apa yang ada pada tubuhnya yang boleh digunakan untuk menyampaikan mesej dalam kehendak jalan cerita itu sendiri. Okey, dalam erti kata yang mudah, sebenarnya improvisasi ini adalah gaya teknik yang spontan yang dilakukan. Okey, maknanya dalam sebagai contoh dalam satu situasi ini berlaku mungkin ada sepasang pelakon ni, seorang ni terlupa line dia apa. Maknanya dengan menggunakan teknik improvisasi, seorang pelakon ini dapat membantu pelakon yang lupa line dia tu dengan mengimprovisasi dialog, dan membantu pelakonnya supaya mengingatkan dia line yang dia lupa tu. Itu juga salah satu tujuan improvisasi itu. Teknik improvisasi ini perlu dikuasai oleh pelakon-pelakon. Okey, selain daripada membantu pelakon yang lupa line ni, mungkin dia juga boleh membantu kalau dalam situasi persembahan ni sebarang kemungkinan boleh terjadi. Contoh terjadi dari aspek teknikal ke lighting terpadam ke, ataupun ada berlaku kecelakaan ke dalam pentas, ada terjatuh ke, ataupun apa berlaku atas pentas. Dengan teknik improvisasi inilah kita dapat menutup segala-galanya, dan tanpa diketahui oleh penonton sebenarnya benda tu tak ada dalam plan kita pun, tapi kita tutupnya dengan teknik improvisasi. Kita bawa pelakon yang injured ke ataupun yang sakit ni keluar, dan kita olah dia punya dialog dia untuk untuk menutup masalah yang berlaku yang penonton pun tidak tahu. Okey,
uh, selain daripada itu, improvisasi ini juga boleh menjadikan suasana ataupun lakonan pelakon ini, kalau kita tengok graf dia, dia tak mendatar, dia akan ada naik dan turunnya, akan ada naik, maknanya dia lebih variasi lah dia punya lakonannya. Jadi teknik ini amat membantu dari aspek lakonan ataupun produksi persembahan teater itu sendiri. Okey, selepas ini kita akan tengok macam mana pelajar dengan latihan untuk improvisasi gaya lakonan dia di atas pentas. Okey, sebelum itu saya nak kongsi juga, improvisasi ini tak semestinya apa yang kita berlatih improvisasi ini kita terus copy paste atau terus bawa caranya ni terus ke atas pentas, yang maknanya melebih-lebihkan pergerakan tu. Bukan bermaknanya kita boleh secara mutlaknya kita bawa ke persembahan. Maknanya ini untuk orang kata memecahkan tembok kita punya pergerakan, supaya kita tidak terikat dengan pergerakan yang orang kata yang biasanya. Kita cuma masa latihan tu, kalau kita dalam latihan tu kita lebih-lebihkan, maknanya dalam persembahan tu tidaklah dia lebih-lebihkan macam tu, tapi dia cuma memberikan daya kreatif kepada pelakon jika apa-apa terjadi di persembahan. Okey, seterusnya kita akan terus ke latihan bersama pelajar. Kita tengok apa latihan-latihan ni. Kita akan buat beberapa latihan, tentunya latihan secara perseorangan solo, latihan bersama prop, dan latihan bersama pasangan. Okey, pelajar-pelajar, kita terus ke seterusnya. Okey, seterusnya kita terus kepada latihan improvisasi tubuh. Okey, sekarang ni kita dapat tengok pelajar-pelajar semua tengah duduk, semua pejam mata. Okey, kita pejam mata, kita fahamkan diri kita ni, siapa kita ni. Kita adalah seorang manusia yang mempunyai anggota badan yang lengkap. Okey, sekarang ni kita dapat tengok macam mana pelajar-pelajar ni, dengan latihan ni, pelajar-pelajar ni akan lebih sedar apa yang mereka ada dalam diri yang boleh dia improve. Okey, sekarang ni masing-masing semua tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas, sedarkan, nampakkan udara tu masuk dalam perut. Okey, lepas. Okey, sedar ya. Sedar, nampakkan udara tu masuk dari hidung ke perut. Okey, tarik nafas lagi. Okey, bayangkan udara tu dilepaskan. Lepas. Tarik nafas lagi dan lepas. Okey, sekarang ni mereka akan kita akan menggunakan anggota badan mereka. Okey, pelajar-pelajar semua, bayangkan jari jemari anda semua menjadi ringan seperti kapas dan berterbangan. Jari jemari, hanya jari jemari saja. Jari jemari akan bergerak. Okey, dia akan bergerak bebas. Bebaskan dia, jari jemari. Okey, seterusnya bayangkan sekarang ni seluruh anggota tangan anda menjadi ringan. Bebaskan tangan anda, bebaskan. 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 Okey, biarkan dia naik ke atas, dia terbang ke udara. Bayangkan dia terbang ke udara. Bayangkan dia terbang ke langit. Bayangkan dia terbang bersama burung-burung. Bayangkan. Okey, sekarang ni bayangkan juga kepala anda pun menjadi ringan, menjadi bebas. Lepaskan dia. Bebaskan dia. Sekarang ni dia berterbangan di udara bersama-sama. Okey, bayangkan juga badan anda menjadi ringan sehingga ke pinggang. Ringan. Bebaskan dia. Dia boleh berterbangan ke depan, berterbangan ke belakang, berterbangan ke tepi, ke kanan, dia berterbangan ke kiri. Bebas. Lepaskan. Okey, anda mesti sedar, anda ada tangan, anda ada badan. Sekarang ni anda mendapat kaki, berdiri semua untuk menjadi ringan, menjadi bebas di tempat dia masing-masing, belum bergerak lagi, masing-masing cuma meringan, belum dilepaskan lagi, semua menjadi ringan, long life, menjadi seperti kapas semua,
ringan semua, berterbangan. Okey, berterbangan kaki anda. Okey. Okey. Sekarang ni anda semua dilepaskan bebas. Buka mata semua, buka mata. Bebas berterbangan. Bebas. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada tangan yang ke atas. Bebaskan. Tangan semua bebas. Bebas. Mesti ada persefahaman ya. Okey, lepas, bebas lagi. Okey. Bebas, tangan ke atas, terbang ke udara. Tangan terbang. Tangan ke bawah. Okey, sekarang semua duduk balik ke sangkar masing-masing. Duduk balik macam mana posisi yang awal tadi. Semua tutup mata balik. Tarik nafas. Bayangkan udara itu masuk ke badan, ke perut, dan lepaskan semua. Lepaskan ke mulut. Tarik nafas. Bayangkan udara itu masuk dalam, dan lepaskan udara itu lebih jauh. Tarik nafas sekali lagi. Dan bayangkan udara itu masuk ke dalam badan dan lepaskan. Okey. Sekarang ni apa yang saya cuba lakukan kepada pelajar-pelajar ini, saya cuba menyedarkan pelajar-pelajar tentang apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada. Mereka boleh menggunakan jari mereka, boleh menggunakan tangan mereka, boleh menggunakan kepala mereka, badan mereka, kaki, semua itu adalah aset sebagai pelakon yang boleh diimprovisasikan mengikut pengalaman masing-masing. Itu pengalaman mereka lebih lama dalam ni, mungkin dia punya dunia itu lebih luas. Dia akan berterbangan, dia akan menyelam, dia akan berselerakkan. Okey. Sekarang ni pelajar-pelajar, saya nak semua buka mata, berdiri. Semua berdiri. Saya nak sekarang ni saya nak pelajar-pelajar buat improvisasi ruang supaya mereka ni sedar ruang apa yang mereka ada untuk persembahan. Sekarang ni pelajar-pelajar boleh bergerak bebas, tapi mesti ada persefahaman antara pelajar-pelajar semua supaya kamu tak ada, orang kata, pelanggar sesama sendiri, dan distance tu jaga sesama sendiri. Saya nak semua bebas, rasakan ruang apa yang ada dalam ruang lakon kita ni. Okey, sekarang ni semua berjalan macam biasa. Bebaskan tangan, bebaskan macam tadi, tapi gunakan ruang yang ada ni, berjalan. Okey, ruang yang ada. Kita ada ruang yang besar ni, boleh bermain dengan ruang. Okey, sekarang ni bayangkan diri anda semua menjadi kapas balik semua. Bebas semua, tangan, badan, kaki semua, dan berterbanganlah di ruang yang ada. Gunakan ruang apa yang ada. Boleh gunakan ruang. Bebas. Kita ada ruang yang besar, kita boleh sampai ke sana, supaya pelakon-pelakon sedar ruang yang ada, apa yang ada pada kita, apa yang ada pada sekeliling kita yang boleh kita guna pakai untuk kita improve. Okey. Okey, sekarang ni saya nak, bila saya tepuk, mesti ada dua yang kita nak bermain dengan level. Kan turun tangan semua. Untuk seterusnya, bila saya tepuk tangan, saya nak ada level yang pelbagai. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, ada yang bawah. Tapi benda ni tak dirancang, semua cara spontan. Saya tak nak satu level yang sama setiap pelajar. Faham tak? Maknanya bila saya tepuk, berbeza. Saya tepuk, berbeza. Okey? Sambil berjalan tadi, menggunakan badan anda, menggunakan ruang yang ada. Kena spontan. Siapa yang akan berdiri, siapa yang akan macam gini, siapa yang akan cangkung. Okey? Saya nak ada level. Maknanya ada 4 level yang berbeza. Kalau saya tepuk, berbeza. Saya tepuk, akan bertukar. Okey? Faham? Okey, sekarang ni kita bermain balik macam tadi, tapi kali ni kita masukkan
level lagi, mesti tepuk, main level lagi. Okey, sekarang ni bebas, lepas. Okey, jalan. Okey, tepuk. Okey, mana ni kita nak ada persefahaman masing-masing. Okey, walaupun benda ni tak dirancang, pelajar-pelajar mesti kena ada persefahaman antara rakan lakon sendiri. Okey, jalan, bebas. Tepuk. Okey, mesti ada seorang yang akan tinggi sikit. Dia macam tu. Okey, jalan lagi, bebas. Okey, tepuk. Okey, jalan lagi, bebas. Okey, kali ni saya tepuk, berubah. Tepuk, berubah. Tepuk, berubah sambil berjalan. Okey, boleh? Sambil berjalan lagi. Okey, jalan. Jalan. Cari berdiri. Jalan. Jalan. Proses ni kalau diulang-ulang, mereka akan dapat kesepahaman antara masing-masing. Dia akan mencari keseragaman, satu rasa yang sama. Okey, jalan lagi. Okey, jalan lagi. Menggunakan ruang yang dia, jangan buat satu bulatan ya. Kita punya ruang yang dia bebas. Okey, maknanya kita akan latihan lebih kerap nanti awak tak nak satu level sama berdiri. Mesti ada satu tunduk atau satu cangkuk. Okey, jalan lagi. Okey, sekarang ni lebih agresif. Dia jalan lebih laju. Okey, bayangkan tempo dia lebih laju. Okey, jalan. Laju. Jalan. 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 Okey, semua duduk di tempat masing-masing. Okey, latihan ni kalau kita lakukan secara berulang-ulang, mereka akan serasi dengan tempat. Dia akan sedar aset yang dia ada sebagai seorang pelakon, dan mereka akan lebih ada satu suara sepakat antara mereka dan pelakon. Okey, seterusnya kita akan ke latihan seterusnya. Okey, kita jumpa lepas ni. Okey, berjumpa lagi kita dalam latihan improvisasi. Untuk kali ini kita akan melihat bagaimana pelajar melakukan latihan yang menjadikan rakan lakon dia sendiri sebagai prop. Dalam latihan ini dia akan membentuk daya kreativiti masing-masing. Kita tengok macam mana secara spontannya mereka akan menjadi prop untuk membantu rakan lakon yang satu lagi. Okey, untuk yang kumpulan yang pertama ni, situasinya akan terjadi bagaimana seorang pelajar yang dah lewat nak pergi ke sekolah. Jadi kita tengok macam mana pelajar-pelajar ini menggunakan kreativiti dia, macam mana dia menggunakan kreativiti untuk menggunakan teknik improvisasi untuk menjayakan jalan ceritanya yang tanpa ada bantuan prop pun. Tapi mereka itu sendiri yang akan jadi pelakon, mereka itu sendiri yang akan jadi prop, mereka itu akan menggunakan ruang yang ada segalanya. Okey, kita tonton. Okey, silakan. Aduh, mana lah Krisha ni? Dah pukul berapa masih tak keluar-keluar? Krisha! Oh, Krisha! Ya. Sini. Cepat kita dalam kamar ni. Alamak, hujan lah pula. Weh, hujan ni. Macam mana ni? Jom. Okey. Itu secara ringkasnya kumpulan ini menceritakan bagaimana mereka membantu sesama sendiri, yang seorang menjadi prop, seorang menjadi pelakon.
semua mereka menjadi, yang saya nampak tu mereka menjadi payung, menjadi jam. Jadi itu secara ringkasnya. Lepas ni kita tengok pula macam mana kumpulan lelaki buat. Jom kita saksikan. Rabi, aku tengok studio ni kotor betul tak? Itulah pasal dah jom apa sekian. Kita nak guna apa dulu? Vacuum. Vacuum. Ni. Vacuum ni? Vacuum? Aku belakang. Uish. Okay, cantik. Dah bersih dari sana sampai sini dah bersih. Ni mic ni nak letak mana? Mic ni. Mic? Ni Mic ni? mic ni. Mic ni? Mic ni nyanyi dululah. Tanggal 31. Tak payah nyanyi. Apa? Bau dah kemas. Oh kemas. Dah jom balik. Balik? Balik. Kita balik. Kunci ke bengap? Kunci bagar? Ada jangan risau. Okey. Ya, motor. Ni. Motor tak nampak. Maafkan saya. Motor. Maafkan saya. Tunggu sini sikit. Tak betul gitu. Eng. Okey, itu kita dapat tengok macam mana mereka menggunakan rakan lakon dia untuk membantu rakan lakon yang lagi satu sebagai prop dan juga sebagai rakan lakon. Okey, seterusnya kita tengok macam mana mereka ini menggunakan teknik ini untuk mereka membantu dari kreativiti mereka dari segi aspek suara dan vokal. Kita nak saksikan lepas ni. Okey, berjumpa lagi. Sebentar tadi kita tengok macam mana kumpulan lelaki dan perempuan menggunakan rakan lakon mereka untuk membantu rakan lakon yang satu lagi sebagai prop dan juga sebagai rakan lakon. Sekarang ni kita lihat pula bagaimana mereka ini menggunakan teknik improvisasi dialog, di mana dalam latihan ini setiap pelajar diberikan satu perkataan sahaja dan perkataan-perkataan ini akan disambung setiap pelajar hingga menjadikan dia satu jalan cerita yang lengkap. Oleh itu, mari kita saksikan. Tapi sebelum itu, latihan ini perlulah dilakukan selalu sehingga pelakon itu hilang rasa rasa lawak dia tu, hilang rasa segan, dan dia akan membangkitkan kreativiti setiap pelakon. Okey, jom kita saksikan ya. Pada Suatu Hari Iskandar dan Ismail bermain bola sepak di padang yang luas Ismail berlari sehingga Iskandar terjumpa, Aina kemudian Ismail terjatuh dalam melongkang yang dalam, Ismail menjerit minta tolong, lalu Aina yang membantu Ismail dengan rasa takut. dan Ismail hargai pertolongan Aina sambil Iskandar menjerit suka. ya. lalu Ismail bebas. tamat. Okey, di situ anda semua dapat tengok macam mana mereka menyusun satu ayat. Tapi cabarannya kita dapat tengok macam mana setiap pelakon ni dia ada rasa lawak lah, dia ada rasa macam blank nak cakap apa kan. Tapi bila latihan ini kerap dilakukan, masalah-masalah itu akan diatasi. Percayalah pada saya. Okey, itu saja untuk latihan hari ini. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih.
demikian saja perkongsian saya hari ini tentang improvisasi. Kita telah lihat bagaimana latihan-latihan secara asasnya, bagaimana latihan-latihan olah tubuh, kenal ruang, latihan improvisasi, dialog. Dengan latihan-latihan asas seperti itu, dan mungkin kalau kita nak tahu lebih lanjut, ada banyak lagi teknik-teknik yang lain. Anda boleh buka di YouTube tu banyak kalau kita dapat tengok macam mana latihan-latihannya. Okey, dengan menggunakan latihan-latihan ini diharapkan supaya pelajar-pelajar semua dapat membuat persembahan teater yang lebih dinamik, lebih kreatif dan membantu secara keseluruhan produksi teater itu sendiri. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di hari-hari yang mendatang. Sekian.